Allah Ta'ala ni, yang atau gelar kepada Allah Ta'ala ni, Allah tu, dan lain-lain nama tu, nama ni hanyalah menunjuk ke diri zat. Dan sifatnya menunjukkan hal bagi zat. Hal bagi zat seperti kita katalah alimun, yang tahu. Yang tahu ni zat. Kerana zahir sifat ilmu, yang mana mengetahui. Dengan sifat yang tidak wujud di dalam seperti Al-Qudus. Atau dengan sifat yang tidak dalam wujud. Sifat yang tidak nak cari dalam wujud tu tak ada, kecuali kita faham Al-Qudus ni suci. Suci Allah Ta'ala tu nak cari dalam sifat dia tak ada. Tetapi nak nyata Allah mesti lihat secara suci. Maknanya kena menadakkan makhluk, maka nyatalah Allah lah gitu. Rasmi lah. Itu perihal benda-benda yang dizahirkan berkenaan yang banyak. Maknanya dia nak royak tentang benda banyak ni dizahirkan ni supaya kita faham bahawa semua tu diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ialah sifat zat dengan kualiti didapati di mana-mana seperti wujud. Nak ni maknanya nak royak diri zat tu dah. Diri zat tu dah supaya kita kata ada zat. Ada zat ni makna diri zat tu dah lah. Diri zat tu dah lah. Mana kita nak cari ada tu tak ada. Lah gitulah. Ni lebih kurang lah tu. Kita pergi pada 28. Hakikat Allah adalah wujudnya. Dan sebenarnya adalah zatnya. Hakikat Allah ni nyata kerana wujud. Tetapi hak sebenarnya diri dia tu zat tu bukanlah wujud tu. Sebab wujud tu ada. Nak cari ada tu tak ada. Cari-cari tu diri dia lah, zat dia je lah. Wujud mutlak tidak mempunyai bentuk, rupa, hak, awal atau akhir. Wujud tu, wujud mana diri Tuhan tu tidak berbentuk. Nak rupa tak ada, hak tak ada, awal ke akhir ke tak. Meskipun begitu, dia menzahirkan dirinya di dalam berbagai keadaan tu. Tak boleh sebut betul. Tanpa sebarang pertukaran di dalam zatnya. Walaupun dia bertukar. Katalah kita nampak Tuhan tu kasih. Zat dia. Nampak Tuhan tu roh. Apa nama ni? Rahman. Zat dia. Nampak Tuhan tu kudrat. Zat dia. Jadi walaupun bertukar-tukar nampak tu, bukanlah berarti zat dia bertukar. Zat tu je, makna satu je. Zat tu je, tetapi menampilkan sifat-sifat yang berbeza. Tu je lah. Maka digelar pada diri zat tu, diri zat tu yang ataupun keadaan yang. Kalau kuasa, keadaan yang kuasa. Ataupun yang berkuasa lah gitulah. Bolehlah diumpamakan sebagai seorang yang dikelilingi oleh cermin dan berbagai-bagai saiz cermin, buatan cermin, warna cermin. Bayar-bayar orang itu nampak dalam cermin itu berbagai-bagai pula menurut kehendak cermin itu. Namun begitu, sahsiah personaliti orang itu tidak berubah. Orang-orang itu je lah. Kalau cermin orang-orang aja, tapi kerana cermin ni banyak, maka nampak seolah-olah banyak. Dia nampak
macam-macam nampak belakang ke kiri ke kanan ke atas ke bawah cermin tadi. Sedang ke tuai hak tu tidak berubah lagu tu je. Maksud lagu tu makna kita tengok di dalam cermin tu, misalnya orang tu dalam cermin kita tengok tangan dia. Kita akak tangan kanan, dalam cermin akak tangan kiri. Walaupun keadaan lagu tu, kita tengok tu, maknanya kita nak tengok bayar tu, walaupun kita tengok gitu, menunjukkan tuan dia juga. Lagu mana-mana pun bayar dalam cermin tu, menunjukkan tuan hak yang menilik pada cermin tu. Kalau kita lah, begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala sifat dia, af'al dia asma' dia tu nyata di makhluk. Jadi makhluk ni sebagai cermin. Sifat af'al 3 tu nyata di kita. Apabila nyata di kita, 3 ni hanyalah melazimi di zat. Maka fahamlah kita bahawa zat Tuhan ni bersifat, beraf'al, dia juga asma' sebagaimana yang dizahirkan. Lagu itulah lebih kurang dah. Dia kata bayang orang itu nampak dalam cermin itu berbagai-bagai menurut kehendak cermin itu. Jadi nampak tu mengikut kehendak kita nampak lah. Kita nampak Tuhan ni kasih, kita nampak Tuhan ni gini. Atas kita lah. Sebab kita ni sebagai cermin. Namun begitu, sahsiah orang itu tidak berubah. Bagi diri Tuhan zat, Tuhan itu sesuatu yang tidak berubah. Tidak berubah, kata tidaklah berubah Tuhan itu zat jadi begitu, jadi begini tak. Zat itu tetap sama, tetapi sifatnya berubah mengikut kenyataan sifat dia. Dan sifat dia tu hanya duduk di diri zat tu saja. Tidak duduk lain. Al-ana kama kana. Dia sekarang adalah seperti dianya dahulu. Mana Tuhan ni dengan sifat baka kekal. Bila-bila pun serupa. Dia kekal, sifat kekal, baka dia tu. Tidak berubah dah. Soal lagi. Perkataan hu. Hu ni makna dia. Ialah untuk dia yang tersembunyi. Allah tidak nampak pada segi zatnya oleh semua. Semua kebolehan pandangnya. Di sini ianya digelar majhulah, tidak dapat diperkatakan. Zat Tuhan ni, kita duk wayak zat Tuhan ni begitu, begini. Bukanlah zat yang kita wayak tu sifat saja. Nak wayak zat ni majhulah, mana tak boleh jahil. Jahil tu okey lah, mana tak boleh nak wayak. Kalau kita wayak tu apa? Sifat dia je, af'al dia je, asma' dia je. Maka kalau ketiga-tiga tu jelas menunjukkan Tuhan, maka Tuhan lah. Kalau ketiga-tiga tu menunjukkan makhluk lah. Tapi kebanyakan kita nak rayak, kita rayak Tuhan. Kita ambil sifat Tuhan diri kita, maka seolah-olah kita ni menjadi Tuhan. Sebab itulah yang kata di orang tasawuf, kalau kita duduk di syariat, kafir, kalau duduk di tarekat pun kafir, kecuali duduk di hakikat. Barulah suci. Lah gitu. Nombor 30 terakhir. Tasbih. Tasbih mana misal yang menzahirkan. Menzahirkan Allah di dalam hak atau batasan. Tanzih ialah kemutlakan yang tidak terhad dan terbatas. Dia di dalam tasbih, di dalam tanzih. Jadi Tuhan ni tasbih pun dialah, tanzih pun dialah. Sebaliknya di dalam semua kitab yang diturunkan Allah, dia diperkatakan menurut tasbih dan tanzih saja. Makna secara misal saja, secara qiyas saja.
seperti laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Dia tidak serupa dengan apa sahaja dan dia mendengar lagi Maha melihat. Jadi mana dia royak tu secara tasbih saja, misal saja, maknanya dia royak misal tidak serupa dengan makhluk. Jadi tak cari tidak serupa dengan makhluk tu, carilah hak makhluk tu. Sifat makhluk tu maka menunjukkan perbuatan dia. Dia itulah hak nak dikatakan makhluk. Lain pada tu semuanya sifat dia, sifat Tuhan, af'al Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Apa dia perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, dan nama-nama Tuhan. Lagi tu je lah. Habis. Wallahu alam. Habis dah. Jadi bab 2 insya-Allah minggu depan.